Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah Taala zahirkan, Allah Ta'ala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan Wirdul Imam Ali ibn Abi Bakr As-Sakran daripada kitab-kitab Syawarikul Anwar dan kitab Barzanji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtattu bidarbillah tuluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sur Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Binastadarat kama stadaratil malaikatu bi madinatir rasul bila khandaqin wa la sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur wa min jami'is syurur. Tatarwasna billah min aduwina wa aduwillah min saqi arshillah ila qa'i ardillah bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Azimatuhu la tanshaqqu bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. San'atuhu la tanqati'u bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma in ahadun aradani bisu' minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas fardud nadarahum fi intikas wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum fi iflas wa awbiqahum min ar-rijli ila ar-ra's la fi sahlin yajda' wa la fi jabalin yatla' bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Kampung Koko Baru yang dihormati Tuan Timbulan Pengerusi Masjid, Barisan AJK Masjid, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama pembacaan kitab Aqidatul Najil fi Ilmi Usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, syarah bagi kitab Matan Ummul Barahin bagi Imam Sanusi, tulisan Rumi, surat 99. Masuk pada bab yang ketiga, sifat-sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala dan huraiannya. Minta maaf minggu lepas tak dapat datang, itu masalah. Masalah ada ni program apa nama ni, Abim buat program untuk cikgu, dah cuti sekolah ada pula program untuk cikgu. Baik, sambung. Dan masuk pula musannif pengarang kitab iaitu Imam Sanusi menyatakan bahagi yang kedua atau bahagian yang kedua iaitu yang mustahil atas Allah Ta'ala dengan katanya wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan wa hiya ad-dadu al-20 al-awla. Artinya dah setengah daripada ataupun sebahagian daripada mustahil pada hak Allah Ta'ala itu 20 sifat. Kenapa sebahagian? Sama juga macam sifat wajib bagi Allah, bukan hanya 20 tetapi tak terbilang banyaknya. Hanya Allah Ta'ala yang tahu berapa bilangannya. Tapi yang wajib kita pelajari 20 sahaja. Begitu juga mustahil, sifat mustahil Allah bukan hanya 20, iaitu segala sifat macam tadi sifat wajib, segala sifat kesempurnaan. Maka sifat mustahil Allah iaitu segala sifat kekurangan. Tapi yang wajib kita pelajari 20 sahaja. Dan iaitu segala lawan bagi 20 sifat yang pertama. Maka inilah bahagi yang kedua atau bahagian yang kedua, setengah daripada ataupun sebahagian daripada barang yang wajib, perkara yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, setiap orang yang wajib menanggung dosa pahala sendiri. Apa syarat mukallaf? Akil, dalam kitab Paku Iman, akil, baligh, cukup umur, sihat pendengaran, penglihatan, sampai seruan agama Islam kepadanya. Akil, baligh, cukup umur sama, baligh dan cukup umur sama. Akil, berakal, baligh, cukup umur. Apa nama ni, sihat pendengaran, penglihatan sekurang-kurangnya, atau sihat pendengaran atau penglihatan sekurang-kurangnya, sampai seruan agama Islam kepadanya, dan bangkit Rasul, maknanya dia hidup selepas kebangkitan Rasul 5. Jadi tiap-tiap mukallaf, yakni orang yang wajib menanggung dosa pahala, wajib mengenal sifat mustahil mengenal akan dia. Dan iaitu barang yang mustahil, perkara yang mustahil pada hak Allah Ta'ala. Lupa nombor 2. Yang pertama mesti belajar, Sebab tu saya namakan majlis ni majlis ulang kaji, Sudah belajar kemarin, ulang kaji, perdalami supaya lebih mantap. Kena ada tuan-tuan, kena ada pelapis untuk meneruskan budaya ulang kaji ni, supaya yang pertama ilmu ini terus berkembanglah. Yang kedua supaya kita sentiasa ingat. Yang ketiga supaya ajaran sesat tidak mempengaruhi kita dan ahli keluarga kita, serta jiran-jiran kita, serta kawan-kawan kita. Kalau tidak diteruskan, tak ada pelapis, maka majlis ilmu akan tamat. Putus, bila putus, ajaran sesat senang masuk. Malah nanti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sifat 20 ni jadi asing. Jadi dipertikaikan pula. Ya ke? Betul ke? Jadi kena ada usaha untuk ada pelapis. Kalau tak anak kita, anak orang lain lah. Macam mana caranya?
beritahu kelebihan-kelebihan menuntut ilmu agama lah terutamanya. Kelebihan menuntut ilmu agama, kelebihan menjadi orang alim, supaya datang semangat dia untuk belajar ilmu agama secara mendalam dan dapat menyebarkannya. Kalau dalam konteks Malaysia, lebih khusus lagi Johor, sampai tahap ambil tauliah, guru takmir, tauliah mengajar daripada Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam di Johor, dan mengajar di Masjid Surau untuk disampaikan, untuk ulang kaji, sampai anak kepada kawan saya Abang Azri, tadi baru jumpa Abang Azri itu Jalan Tasik, Manasik Alam. Dia ni muallaf, tapi dah 12 tahun jugalah muallafnya, dan dia rajin duduk majlis kitab, bacaan kitab tauhid, kitab fikih, kitab tasawuf. Program untuk muallaf pun dia duduk juga, tapi ditambah lagi duduk pengajian kitab. Anaknya ada seorang perempuan, sekarang umur 12 tahun, dah ada niat, dah ada keinginan untuk sambung belajar di pondok pesantren. Maknya orang Padang, Indonesia. Jadi dia ni dah ada minat untuk sambung belajar di pondok pesantren. Anak saya belum tentu lagi nak, tak? Harap-harap sekolah Arab naklah masuk nanti, kan? Masuk sekolah Arab, dia masuk sekolah Arab, dapatlah sambung ke Mesir dan sebagainya, Kalau pengajian di pondok pesantren tu terbaiklah, hasilnya tu memang tak dinafikan. Contoh macam Kiai Idrus Ramli, sekarang ni kan, yang terbaru, yang moden, yang terkini, Kiai Idrus Ramli. Dia ni belajar di pondok Sidokiri, itu bahagian Jawa lah, Jawa Timur. Kalau kat selain Jawa Timur, dekat Riau banyak, kat Medan tu kan, Padang, Siak, banyak juga madrasah itu kitab-kitab Melayu, dan bahasa pengantarnya pun bahasa Melayu Johor lah, kan, Johor Riau kan. Baik. Jadi kalau tak sampai tahap tu, sekurang-kurangnya masuklah sekolah Arab, kemudian sambung belajar mungkin ke Mesir, Kalau selain Mesir, Yaman. Selain daripada tu, kena tengok teksnya ataupun silibusnya. Kena tengok silibusnya. Sebab walaupun dia tu negara-negara Arab, tetapi ada silibusnya yang bukan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran apa? Aliran bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah lah. Apa selain Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kan ada 72, banyak. Sebut semua banyak sangat. Jadi sebut selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab sudah banyak terjadi pelajar-pelajar dari Malaysia belajar di luar negara, tetapi silapnya tidak disemak silibusnya tu Ahlus Sunnah wal Jamaah ke bukan. Bila bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, balik semula ke Malaysia, jadi kecoh. Jadi membawa ajaran yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, malah dilabelkan Ahlus Sunnah wal Jamaah sifat 20 ni sebagai sesat. Hati-hati. Dalam usaha nak mewujudkan pelapis pun kena tahu juga. Maksudnya kena ada tanya ustaz jabatan agama, belajar mana sama mana, belajar mana yang sesuai dan sebagainya. Baik. Sambung Tetapi musannif, ini pengarang kitab Syekh Sanusi, tiada menyata ia akan sekalian barang yang mustahil pada hak Allah Ta'ala, melainkan dengan setengahnya, sebahagian sahaja. Dan iaitu yang mustahil atas jalan tafsil juga. Yang sifat 20 yang mustahil bagi Allah ni diterangkan secara tafsil, perinci. Dan iaitu 20 yang lagi akan datang sebutnya, seperti barang yang mengisyarat ia bagi yang demikian itu dengan katanya, dan setengah daripada ataupun sebahagian daripada barang yang mustahil. Kerana yang mustahil atas Allah itu 20 sifat.
Sesungguhnya telah engkau ketahui bahawa ini dibinakan atas kaul, atas perkataan, atas pendapat yang berkata dengan subut ahwal, wujud keadaan yang diperbuat atas tariqah, yakni jalan, yang berkata ia dengan bahawa segala perkara itu 4 bahagi. Maknanya sifat 20 itu dibagi kepada 4. Yang pertama maujudat, iaitu seperti sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. 7. Dan kedua segala perkara yang maklumat, seperti sifat salbiyah, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. 5. Dan ketiga segala perkara ahwal, seperti sifat ma'nawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Dan keempat umur i'tibariyah, iaitu sifat nafsiyah, satu je, wujud, ya. Tiada atas kaul pendapat yang menafikan dia, yang ini dibilangkan yang mustahil 20 itu. Tiada atas kaul yang menafikan hal yang diperbuatkan atas tariqah, jalan, yang berkata ia dengan bahawa segala perkara itu 3 bahagi jua. Maka hanyalah seperti barang yang telah lalu kenyataannya. Laju Ustaz, dia maksudnya 20 sifat yang kita akan pelajari ini, 20 sifat mustahil ni lawan bagi 20 sifat yang sebelum ni dipelajari. Bukan kalau yang menafikan 20 sifat tu kepada 4 bahagian, maknanya kepada 3 saja, bukanlah, bukan yang itu. Dan kata musannif, kata pengarang kitab, dan iaitu segala lawan bagi sifat 20 yang pertama. Artinya yang pertama daripada mustahil itu lawan bagi yang wajib yang pertama, dan yang kedua lawan bagi wajib yang kedua. Dan demikianlah atas tertib yang dahulu pada bilangan segala yang wajib. Jadi susunannya sama macam sifat wajib bagi Allah. Kalau yang pertama kita belajar wujud, maka lawannya nanti lawan bagi wujud. Kalau yang kedua kita belajar kidam, maka lawan kidam, dan seterusnya. Maknanya disusun ikut sifat wajib akal tadi, ya. Barang diingat bahawasanya sifat wajib bagi Allah tadi dan sifat mustahil bagi Allah ini, dia tidak ikut susunan. Maksudnya Allah tu bukanlah mula-mula bersifat wujud, kemudian barulah sifat kidam, kemudian dah lama barulah ada sifat baqa'. Tidak. Sifat Allah tidak ada mula, tidak ada akhir. Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan sejak tiada mula. Tak ada nombor 1 wujud, 2 kidam, tak ada. Habis tu kenapa kita sebut 1 wujud, 2 kidam, 3 baqa'? Untuk mudah kita belajar. Kalau saya datang-datang, baik tuan-tuan nak gini kita belajar sifat 20. Sifat 20 ni ada wujud, kidam, baqa', mukhalafatul hawadith, sebut semualah. Jadi malam ni kita belajar semua sekali. Pening kepala. Saya nak ngajar pun tak tahu macam mana. Jadi untuk mudah mengajar dan belajar dan ulang kaji, 1 wujud, tak habis kan sambung minggu depan, tak habis sambung lagi minggu depan, tak habis-habis wujud. Akan baru kidam, baru baqa'. Itu untuk mudah belajar sahaja. Baik. Dan mengitlaq, mengguna pakai oleh musannif pengarang kitab akan segala adadun, iaitu segala lawan atas muqabil. Muqabil tu muqabalah sebaliknya tu. Bagi segala sifat Allah Ta'ala dan tiada akas, tiada sebalik. Muqabil tu lawan dia, bukan sebalik. Kerana bahawa segala sifatnya, sifat Allah Ta'ala qadim, tiada permulaan, maka tiada ia diddun bagi lainnya, tak ada bilangan. Tak ada diddun, tak ada lawan. Maknanya macam tadilah, sifat Allah ini dia tak ada susunan, bukan 1 wujud, 2 kidam, 3 baqa', tidak. Dia qadim, tiada permulaan. Demikianlah diambil daripada kalam Syekh Yasin dan dibahas padanya dengan bahawa berlawanan itu nisbah bagi daripada 2 pihak.
maka tiap-tiap daripada keduanya diddun, lawan bagi yang satu lagi, dan tiada lazim, tiada mesti daripada demikian itu keadaan sifatnya Ta'ala, sifat Allah Ta'ala itu baharu. Kerana bahawasanya diddun itu seperti ditelakkan dia atas yang baharu, ditelakkan dia atas yang qadim. Dan murad dengan diddun di sini, yang kendaki dengan diddun di sini makna lugawi juga dari segi bahasa, dan iaitu mutlak bernafi-nafian. Dan jika tiada murad seperti demikian itu, maka tiada ini yang 20 sekaliannya aqdadun, bagi 20 yang pertama dengan makna istilahi. Kerana diddaini, yang ini dua yang berlawanan pada istilah itu, keduanya dua kejadian yang wujudi keduanya, antara keduanya sehingga khilaf, bersalahan pendapat, tiada berhimpun keduanya, dan terkadang terangkat keduanya seperti hitam dan putih, dan tiada yang 20 itu sekaliannya seperti demikian itu. Tapi setengahnya diddun dan setengahnya naqidun, dan setengahnya bersamaan bagi naqidun, dan setengahnya terlebih akhassun daripada naqidun, seperti barang yang lagi akan kau ketahui atasnya insya-Allah taala. Apa tadi Ustaz baca tu Ustaz? Ini pembahasan dari segi lawan sifat lah. Dari segi bahasa punya juga maknanya kesimpulannya, sifat wajib bagi Allah itu tidak ada dahulu, tidak ada kemudian. Begitu juga sifat mustahil bagi Allah tu kita nomborkan satu wujud. Imam Sanusi yang nomborkan satu wujud, dua kidam, tiga baqa, itu untuk mudah belajar saja. Baik, tinggalkan. Masuk pada subtopik seterusnya, lawan bagi segala sifat yang 20. Kata musannif dalam kitab, iaitu Imam Sanusi, wahyal adamu, artinya yang pertamanya tiada, iaitu lawan bagi wujud. Bermula berlawanan antara wujud dan adam. Wujud tu ada, adam, ain dal mim, adam, tiada. Itu setengah daripada berlawanan antara suatu dan akhassun daripada naqidunnya. Kerana bahawa naqidunnya itu wujud, itu tiada wujud, dan iaitu melengkapi adam. Adam tu tiada wujud lah. Dan amrun iktibariyun, dan hal. Maka adam itu tak ada tu, tiada wujud itu terlebih akhassun, special daripada tiada wujud, yang ialah naqidun bagi wujud, dan maknanya itu lawan jua. Itu dia cakap apa Ustaz? Pemilihan adamun tu lebih utama. Perkataan adamun lebih utama digunakan daripada perkataan tiada wujud. Adamun tu maknanya tiada. Perkataan tiada tu lebih mudah ataupun yang dipilih lah daripada perkataan tiada wujud. Kan maknanya sama, tapi perkataan tiada tu lebih utama. Macam itulah lebih kurangnya. Dan yang kedua, hudusun, artinya baharu. Pendek je, bahasanya pendek je, iaitu lawan kidam. Baharu ni apa? Maknanya ada permulaan. Bermula berlawanan antaranya dan antara kidam itu setengah daripada berlawanan antara suatu dan musawa, sama bagi naqidunnya. Kerana bahawa naqidun, kidam itu tiada kidam, dan iaitulah ain baharu. Kerana bahawasanya benda baharu itu itulah dia. Kerana bahawasanya tiada wasitah antara keduanya, tiada perantaraan. Ini pun sama jugalah perbahasan tentang perkataan tu. Jadi dipilih hudusun, yang ini baharu, lawan bagi kidam. Boleh kita cakap kidam lawannya tidak kidam, boleh juga. Tapi ada perkataan khusus yang lebih sesuai ataupun pendek lah, iaitu hudus, yang ini baharu. Macam budak, kalau soalan bahasa Melayu, apakah perkataan lawan bagi kuat? Budak jawab, tidak kuat. Memanglah betul, tapi cikgu nak jawapan lemah. Satu perkataan dalam skema jawapan, lemah jawapannya. Walaupun tidak kuat tu betul lah, sama dengan lawan bagi kuat. Tapi kalau macam tu nanti tak tahu perkataan lemah. Apa lawan bagi tinggi? Tidak tinggi. Apa lawan bagi sedap? Tidak sedap. Senangnya. Jadi lebih kurang macam itulah perbahasan dari segi bahasa.
Baik. Sebab kitab ni tuan-tuan, kitab antara kitab tauhid bahasa Melayu yang paling besar. Paling besar maknanya apa? Paling dalam perinciannya, perbahasannya. Jadi tentang bahasa pun dibahaskan. Baik. Kalau tuan-tuan bawa kitab ni, tak kira lah bumi ke Jawi ke kan, pergi ke madrasah, bawalah mana-mana madrasah. Kalau tuan-tuan duduk dekat Selangor, cuba bawa pergi apa nama tempat tu, Yayasan Jenderam Hilir. Kalau pergi Melaka, carilah madrasah mana Melaka, dekat dengan masjid Bandar Melaka tu ada madrasah. Kalau tuan-tuan pergi mana, asal negeri selain Johor ataupun jalan apa ziarah tu, jalan cuti sekolah ni kan, jalan mana-mana, kalau dapatlah cuba selitkan satu slot. Ada slot pula macam apa nama program pula kan. Cubalah satu slot tu untuk ziarah madrasah. Search ada kat internet ada. Alah search hotel ada kat internet tu kan. Cuba search madrasah. Kan. Kelantan lagi banyak lah. Cuba tanya, awak ada belajar tak kitab Aqidatul Najin? Tanya, tengok macam mana kedudukan kitab Aqidatul Najin ni kan. Kalau yang betul-betul belajar madrasah, pondok pesantren apa, kalau Malaysia madrasah lah, kenal kitab Aqidatul Najin. Kitab Melayu paling besar di kalangan orang belajar lah. Jika orang tak belajar, dia tanya apa, tak tahu. Awak kenal Aqidatul Najin lah? Nama apa? Masjid ke apa? Masjid. Mungkin juga ada orang namakan masjid macam dekat mana? Dekat Taman Bestari Indah. Nama masjid apa? Sabilul Muhtadin. Pasal apa? Pengurusi yang pertamanya dia tu, surau tu mula-mula ditubuhkan, pengurusinya yang pertama belajar kitab Sabilul Muhtadin. Jadi dalam proses nak menamakan suraunya tu, dia bukan pilih, dia sendiri yang tetapkan katnya Sabilul Muhtadin, nama kitab. Jalan orang-orang yang mendapat hidayah, petunjuk. Baik, sambung. Bermula dah tadi kata Syekh Suhaimi rahimahullahu taala, dan telah mengeluarkan oleh Abu Dawud riwayat daripada Abi Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushikun nasu yas'aluna hatta yaqula qailuhum hadzallahu khaliqul khalqi faman khalaqallah fa idza qalu dzalika faqulu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya lebih kurang, hampir-hampir oleh manusia ditanyanya akan mereka itu, hingga berkata oleh yang berkata daripada mereka itu, ada banyak soalan manusia. Antaranya, ini Allah yang menjadikan makhluk, maka siapa yang menjadikan Allah? Timbul soalan begitu, kata Rasulullah. Ya, sebab manusia kan nak tahu, curious. Orang Jawa kata curious. Orang Jawa yang pernah cakap Inggeris berabuk, curious. Ingin tahu. Jadi tanya, Allah jadikan makhluk, siapa jadikan Allah? Maka apabila berkata oleh mereka itu akan yang demikian itu, maka kata olehmu, qul huwallahu ahad, katakanlah ya Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus samad, Allah tempat minta pertolongan, lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tiada sesuatu baginya yang serupa akan sesuatu pun. Tidak ada baginya sesuatu yang serupa. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksudnya dia tidak tidak ada anak dan tidak diperanakkan. Dia bukan dijadikan. Dia tidak dijadikan. Dia ada tanpa permulaan, tanpa ada yang menjadikan. Itu jawapannya. Tak boleh kita kata Allah Ta'ala lah yang jadikan dirinya sendiri, pun tak boleh. Tak boleh. Itu jadi mustahil. Macam mana benda yang tak ada tiba-tiba nak menjadikan dirinya sendiri menjadi ada? Tak boleh. Boleh short otak kita nak fikir, tak diterima akal Allah Ta'ala jadikan dirinya sendiri, tak boleh.
tidak diterima akal. Bukan sebab Allah tak berkuasa, benda itu mustahil, tak boleh. Allah ada tanpa ada yang menjadikan. Macam mana? Jangan difikir. Yang wajib tu percaya, bukan disuruh fikir. Tidak. Benda yang disuruh fikir tak nak fikir. Suruh jawab soalan matematik tak nak fikir. Benda yang tak disuruh fikir kau nak fikir. Budak budak form 5 kadang ajar, masa saya ngajar syariah Islamiah buat perkahwinan. Macam mana saya nak cari jodoh Kau belajar je lah dulu, yang masuk exam. Cerita bab nak cari jodoh tu nantilah. Sibuk nanya soalan yang tak dalam exam tanya. Tajuk tu memang terbeliak mata semua, tak ngantuk langsung. Dah habis masa. Dah habis Ustaz. Siap suruh tambah masa. Tajuk kahwin, sabar je lah. Buat kelas tambahan pun tak apa Ustaz. Bab kahwin. Bab kahwin aja, bab lain tak belajar macam mana? Bukan kahwin je yang keluar masa exam. Itu untung kalau keluar, tak keluar. Dah rugi kan. Nanti belum masa nak fikir. Itu belum masa nak fikir, ada masanya. Tak. Budak form 2 kadang nanya, "Habis ni macam mana saya ni?" "Awak belum lagi, nanti." Tanya yang berkaitan periksa je dalam apa, dan yang berkaitan dengan kehidupan sekarang, umur awak sekarang, tingkatan 2. Soal kahwin tu form 5 tanya pun Ustaz tak jawab sangat. Soal nak cari jodoh. Tapi pesan jugalah, sebab dah habis form 5 nanti kan tak jumpa lagi kan bila nak cakap. Pesan, salah satu cirinya yang kuat pegang agama. Cari jodoh yang kuat pegang agama. Bila kuat pegang agama tu, insya-Allah lah cantiknya datang, taatnya datang. Bila dia tutup aurat apa semua, mudah kita, senang hati kita. Tak adalah apa nama ni, dia mendedahkan aurat kat depan orang lain. Yang apa nama ni, berbual senang, sejuk hati kita dengar berbual. Jangan cakap yang cantik je, tapi kalau cakap melawan. Tak apa Ustaz, ada budak cakap tu. Tak apa Ustaz, boleh jas kata. Boleh jas dia kata. Nanti kau dah umur macam aku, umur sekarang 37. Bila berbual tu asyik melawan aja, baru rasa masa tu peritnya macam mana. Cantik tu dah tak nampak dah. Asal berbual je marah. Isteri Ustaz ke? Tidak. Maknanya umur 30 lebih ini dengar pengalaman daripada yang lain-lain. Yang umur dah 60-70, dah lama kahwin, tapi bukan rumahku syurgaku, rumahku nerakaku. Apa? Sakit je telinga ni, panas je, darah je. Ada je benda gaduh depan mata tuan. Jadi salah satu ciri-cirinya tu bila berbual sejuk hati. Kawan saya doktor Selamat nama dia, isterinya meninggal. Jadi apa nama, dah berapa lama nak cari apa pasangan barulah. Jadi dia tanya, dia doktor, hari-hari jumpa kan, passion dia semua tu boleh je. Jadi dia punya apa nama pasangan hidup kan. Jadi dia tanya, pilihan banyak ni Ustaz, macam mana saya minta nasihat. Dia tu lagi berumur, lagi dewasa daripada saya. Saya kata, entahlah, doktor kan lagi apa nama ni, lebih dahulu makan asam garam. Tapi kalau minta nasihat boleh jugalah. Saya kata, carilah yang berbual tu senang, sejuk hati kita, senang berbual, tak melawan-melawan. Oh ya Ustaz, saya ni ada 2 orang ni pilihan. Dia kata, seorang ni lebih cantik daripada si A ni, lebih cantik daripada si B. Tapi si A ni, ya Allah, kalau berbual dia je nak menang lah. Geram betul. Belum kahwin tu tengah bercinta, darah manis bergaduh, bual, melawan, tak kira nak menang juga. Belum kahwin dah macam ni, dah kahwin macam mana kan. Yang seorang ni si B ni bolehlah, cantik lah juga, tapi taklah secantik si A ni. Tapi kalau berbual sejuk je hati, tenang aja, semua betul aja. Tapi jangan yang salah pun dibetulkan aja kan. Yang salah pun betul juga, payah juga kan. Tapi maknanya tak melawan lah, menghormati pendapat. Dia mungkin ada pendapat lain, tapi dia menghormati pendapat kita, kan.
Jadi itulah pada saya pilih yang B itulah Ustaz. Apa doktor? Betul pilih yang B. Alhamdulillah. Anaknya pula berkutul katanya. Dah di rotan berkutul kan. Tak apalah, itu kemudian cerita kan. Dapat anak apa nama ni? Apa nama? Dapat anak instant, segera kahwin janda, dia benda anak satu, kecil lah, budak kecil. Baik. Sama balik sini. Apa ceritanya tadi? Jauh sangat begini tu. Baik. Jadi Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi benda yang tak disuruh fikir, yang fikir. Allah Ta'ala ada, tidak dijadikan. Tak boleh juga kita kata Allah jadikan diri sendiri pun tak boleh. Baik, sambung. Kemudian maka hendaklah ia berludah dengan tiada air liur pada pihak kirinya 3 kali. Buat isyarat ludah. Jangan keluarlah air liurnya. Dan hendaklah ia minta pelindung daripada syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang pertama kalau orang soal, kalau orang tanya. Yang kedua kalau kita sendiri keluar pertanyaan begitu, itu sebenarnya bisikan syaitan. Maka cepat-cepat kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian buat isyarat ludah ke kiri 3 kali. Sama juga kalau kita mimpi buruk, mimpi buruk malam kan, terjaga, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, buat isyarat ludah kiri 3 kali. Mimpi apa bang? Mimpi buruk lah. Mimpi apa? Mimpi tak boleh kahwin dua. Itu bukan mimpi buruk. Itu ngetampol lebih tu kan. Salah ke? Tak salah. Tapi cari masa yang sesuai baik. Dan suatu riwayat daripada Ibnu Umar, sabda Nabi SAW, inna syaitana ya'ti ahadakum fayaqulu man khalaqas samaa fayaqulu Allah, fayaqulu man khalaqal arda fayaqulu Allah, fayaqulu man khalaqallah, fa idza wajada dzalika ahadukum falyaqul amantu billahi wa rasulih. Artinya lebih kurang bahawa syaitan itu datang, ia akan seorang daripada kamu, maka berkata, ya siapa yang menjadikan langit? Maka ia berkata Allah. Maka ia berkata, siapa yang menjadikan bumi? Maka ia berkata, ya Allah. Maka berkata, ya siapa yang menjadikan Allah? Maka apabila dapat seorang kamu akan demikian itu, maka hendaklah berkata, ya amantu billahi wa rasulih, aku beriman dengan Allah dan Rasulnya. Maknanya jawapannya apa? Jawapannya Allah ada tanpa dijadikan. Allah ada sejak tiada mula, sejak azali, qadim, tiada permulaan. Macam tu caranya. Begitu juga saya pernah tanya budak tingkatan berapa tak ingat lah. Saya jawab pendidikan Islam tingkatan 2, 3, 4, 5 Quran Sunnah dengan syariat Islamiah. Jadi saya tanya, siapa jadikan langit? Allah. Siapa jadikan bumi? Allah. Siapa jadikan kereta? Manusia. Dah. Manusia. Siapa jadikan handphone? Manusia. Tak. Saya cakap salah. Apa pula salah Ustaz? Kereta takkan Allah yang jadikan, kan manusia. Smartphone takkan Allah yang buat smartphone. Allah ada kilang ke? Awak ni biar betul. Iyalah Ustaz. Saya pun cakap begini, sekarang ni kita cerita tauhid, kejadian sebenar. Siapa sebenarnya yang jadikan kereta? Siapa sebenarnya yang jadikan smartphone? Kalau awak kata manusia yang jadikan kereta dan manusia yang jadikan smartphone, bukan Allah, maknanya ada benda dekat dunia ni bukan Allah yang jadikan, manusia yang jadikan. Cuma bezanya Allah Ta'ala jadikan makhluk yang besar-besar, bumi, gunung, ganang, awan, langit. Manusia jadikan yang kecil-kecil, kereta. Besar sikit kapal terbang. Kecil sikit smartphone, lagi kecil jam. Kan? Jam apa? Kalau jam Rolex tu kan, tengok dia punya pembuatan jam dia tu, ya Allah, dia punya gear dia berapa banyak dalam tu kan. Teliti betul nak dapatkan saat tu
tam tu kan. Ha. Kalau awak kata memang manusia yang jadikan, bukan Allah, maknanya ada benda yang Allah Ta'ala tak jadikan, manusia sendiri yang jadikan. Sedangkan siapa yang jadikan manusia? Allah. Maknanya dari segi hakikat tauhid kejadian sebenar, Allah yang jadikan kereta, Allah yang jadikan smartphone. Senang cerita, Allah yang jadikan segala perkara, termasuklah kereta dan smartphone. Dari segi hakikat tauhid kejadian sebenar, Allah yang gerakkan manusia tu, bukan manusia, mesin kat kilang tu kan, Allah Ta'ala yang gerakkan hakikat sebenarnya. Zahir nampak seolah-olah tu ada dia punya elektrik salur kepada dia punya apa nama intelijen apa benda tu, itu yang dia mesin tu buat kereta apa semua, jadi Viva, jadi Ferrari, lain-lain. Dia jangan short, nanti Ferrari jadi Viva jadi Ferrari pula kan. Jadi pada zahir seolah-olah makhluk yang jadikan, hakikatnya Allah yang jadikan. Dari segi tauhid, kita wajib percaya Allah yang jadikan segala perkara. Segala tu, segala makhluk lah. Makhluk apa? Selain Allah. Masih Allah selain Allah. Termasuklah kereta, termasuklah smartphone, itu semua makhluk. Dia jadi confused bila kata siapa jadikan langit? Allah. Bumi Allah. Dia boleh confident yang itu, dia boleh confident. Tapi bila tanya kereta, jam, smartphone, dia macam confused. Allah ke manusia? Allah ke manusia? Hati-hati ya. Seandai katalah skema jawapan pun, kalau tuan-tuan jadi guru ataupun anak-anak tuan-tuan, skema jawapan cikgu tulis manusia yang jadikan, itu dari segi zahir, pandangan mata kasar. Cuma tak dituliskan situ pada segi zahir. Ataupun cikgu pun memang keliru juga, pun dia juga. So hati-hati. Soalan-soalan macam ni nampak macam senang, nampak macam alah, benda kecil itu pun nak dibangkitkan. Kalau memang dalam hati dia kata bukan Allah Ta'ala yang jadikan kereta tu, apa jadi akidah dia? Sedangkan kita wajib percaya Allah Ta'ala jadikan segala perkara. Segala perkara selain Allah, ini makhluk. Baik. Jadi jawapan dia Allah yang jadikan, termasuklah kereta dan juga handphone tadi dan jam tadi tu pada hakikat sebenar, kejadian sebenar. Pada zahir pandangan mata kasar seolah-olah manusia yang jadikan, mesin yang jadikan, kilang yang jadikan. Baik, sambung. Maka bahawasanya apabila dikata yang demikian itu, lari ia daripadanya. Syaitan bila kita kata amantu billahi wa rasulih, aku beriman dengan Allah dan Rasulnya, maka lari ia daripadanya, lari daripada manusia yang nak disesatkan. Maka manakala hasil was-was ini, was-was ni tak tenteram, tidak tentu, hatinya tak yakin, siapa yang jadikan Allah? Pada hati seseorang, maka adalah ia kerjakan sedemikian itu. Baca amantu billahi wa rasulih, ataupun yang atas tadi baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, buat isyarat ludah, bukan ludah betul, buat isyarat ludah gini. Tapi keyakinan kena betul lah. Buat isyarat ludah amantu billah, tapi akidahnya salah pun tak boleh juga. Akidah kita mengatakan Allah tidak dijadikan, Allah Ta'ala tu ada tanpa dijadikan, ada sejak tiada mula, ataupun adanya Allah tiada permulaan dah. Kemudian ditahankan daripada melepaskan was-was itu sertanya pada demikian itu, dan kembali ia kepada Allah dan pada menolak akan dia. Dan diketahui, maknanya kena ada ilmu juga, kena belajar. Kalau tak belajar, tak dapat nak menjawab persoalan itu. Dan diketahui bahawa syaitan itu berkendak ia akan membinasakan agamanya dan akalnya dengan was-wasnya itu. Macam juga sembahyang, yang suruh kita was-was tu syaitan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali takbiratul ihram? Takkan sampai imam Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak habis tu.
Tak adalah sama macam tu, tapi maknanya tuan-tuan pun pernah jumpa banyak kali ni takbiratul ihram. Nak dapatkan khusyuk tu sampai dalam macam bersilat kadang. Itu yang saya pernah jumpa lah. Ada yang dia punya takbiratul ihram tu lebih kuat daripada imam. Allahu akbar. Allah, satu masjid dengar. Dia tak pakai mic tu tapi lebih kuat daripada imam. Sebab nak hilangkan was-was tu kan. Sebenarnya cukup sekali sahaja. Kalau betul lah tak dapat nak di dalam hati tu nak diniatkan saja aku sembahyang fardu isyak rakaat tunai menjadi makmum kerana Allah Taala, paling tidak sebelum takbiratul ihram tu dalam hati dah sebut saja aku sembahyang fardu isyak rakaat tunai menjadi makmum kerana Allah Taala. Allahu akbar. Masa takbiratul ihram tu tak ada niat apa-apa pun, tak terlintas apa-apa pun, sah juga. Itu salah satu cara untuk hilangkan was-was tu daripada syaitan. Baik, cukuplah kadar ni tuan-tuan nak masuk isyak. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, buat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.